Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam keluarga Malaysia yang dihormati, yang dikasihi. Video ini saya Ramesh Rao, Presiden Pertubuhan Media dan Sosial Prihatin. Video ini saya tujukan khas untuk Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, Pak Long. Sebelum meneruskan video ini, saya mula-mula nak ucapkan terima kasih kepada Pak Long, Perdana Menteri kita, sebab sejak mengambil alih tampuk pemerintahan Putrajaya sebagai Perdana Menteri, banyak perubahan, banyak bantuan dan banyak perkara yang telah dilakukan dalam masa yang singkat Pak Long jadi Perdana Menteri. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih dan syabas dan tahniah juga kepada Pak Long menjadi calon Perdana Menteri kita pada PRU yang akan datang, PRU 15. Tujuan saya buat video ni, Pak Long, sebenarnya Datuk Seri telah menjadi ahli parlimen BERA sejak 2004 sehingga hari ini dan telah pun menjadi Menteri Kabinet dan telah menjaga beberapa kementerian macam KPDNKK, Luar Bandar, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Dan saya yakin dengan pengalaman yang begitu luas Pak Long, Datuk Seri mengenai cuaca politik Malaysia, Pak Long tahu apa yang perlu dibuat dan perlu dilakukan. Saya di sini ingin mencadangkan dan ingin memberitahu kepada Pak Long, seperti yang kita tahu, sejak 2008, pelbagai hasutan, pelbagai fitnah, pelbagai penipuan dibuat oleh pihak lawan. Tetapi sehingga hari ini, tiada seorang pun didakwa kerana hasut. Tiada seorang pun dipenjara kerana menipu. Tiada seorang pun dipenjara sebab memfitnah. Macam isu kita ambil 2008, 2013, kononnya Bangla menangkan Barisan Nasional. Puak yang sebar fitnah ni bebas tanpa sebarang dakwaan, kan? Lepas tu mereka tuduh Anwar Ibrahim, kita cuba bunuh Anwar Ibrahim dalam penjara dengan menyuntik virus arsenik lah konon, ya, melarikan diri ke kedutaan Turki, dan pelbagai macam-macam isu lagi. Jadi budaya fitnah dan hasutan di Malaysia ni, saya boleh dikatakan di antara yang paling terburuk dan yang paling jahanam di Malaysia. Kalau saya saya dah tengok senario politik di luar negara, tetapi tahap fitnah dan tahap hasutan orang-orang politik puak lawan, terutama Pakatan Harapan, terlampau dan cukup boleh mencetuskan sentimen perkauman. Bila Teo Beng Hock mati, mereka mainkan sentimen Melayu SPRM bunuh Cina. Bila Kuhn mati, mereka buat sentimen mengungkit sentimen kaum India. Jadi lepas tu isu pembunuhan Altan Dunia dan Kevin Moraes pula dikaitkan dengan 1MDB. Semua yang hasut, semua yang fitnah ni begitu bebas dan masih lagi memfitnah dengan begitu senang, begitu tanpa sekatan. Mereka tidak serik lagi terus memfitnah dan menabur fitnah dan terus menghasut. Justru saya sebagai orang grassroots, sebagai penyokong tegar Barisan Nasional yang pernah tahu, yang pernah duduk bersama DAP dengan PKR, saya ingin mencadangkan kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Pak Long, tolonglah dengar, buatlah sesuatu untuk menangani isu fitnah dan hasutan ini. Apa yang saya cadangkan di sini ialah tubuhkan mahkamah khas. Mahkamah khas untuk membicara dan menghukum orang-orang politik yang memfitnah, yang menghasut dan yang mengkhianati rakyat. Baik manifesto, bila menipu manifesto harus dihukum.
Bila sebarkan fitnah, harus dihukum. Tak payah tarik lama. Khususkan mahkamah khas untuk mereka ni. Sebab kalau terus memfitnah ni, negara akan musnah. Sebab fitnah negara akan musnah. 2018, bila Tun Mahathir kata Datuk Seri Najib jual negara kepada China. Bila cakap Proton dijual kepada China. Macam-macam hasutan. Ini adalah sentimen yang boleh mencetuskan sentimen perkauman. Membencikan sesama sendiri. Jadi orang-orang penghasut ini harus dihukum. Pak Long, tolong. Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri kita, tolong. Sebab kita hanya boleh lawan sekadar jawab dalam Twitter dan Facebook. Tapi bila penyebar hasutan, penyebar fitnah ni bebas begitu saja, tak ada makna. Pak Long sendiri pun pernah dihentam terus dalam isu Telur Penyu. Ingat lagi tak Pak Long, Telur Penyu? Bila dia orang menjadikan satu sketsa Telur Penyu. Pemfitnah bebas. Isu bila Pak Long jaga Kementerian Pertanian, wujud di Pasar Borong, isu katakan Pak Long ni racist, ultra Melayu, yang racist, yang cuba membunuh pemborong Cina. Ingat lagi? Itu kita cuma boleh pertahankan. Tapi bagaimana dengan undang-undang? Kalau selagi tak ada undang-undang khas untuk menghukum para pemfitnah, penghasut ni, mereka akan terus sebarkan fitnah. Dan PRU 15, kita tak tahu apa fitnah lagi. Jadi justru sebelum itu, wujudkanlah mahkamah khas, panel-panel khas untuk menghukum pengkhianat, pemfitnah dan penghasut. And then beritahu juga dekat SPR, gubal satu undang-undang di SPR, kalau manifesto tu terbukti menipu rakyat, ambillah tindakan yang sewajar-wajarnya terhadap pakatan tersebut. Tak kira lah Pakatan Harapan ke, Perikatan Nasional ke, Barisan Nasional ke, kalau kamu khianati janji, anda perlu bertanggungjawab. Seluruh kelompok dalam kumpulan tersebut akan diluncutkan jawatan kelayakan sebagai ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri. Justru saya minta Datuk Seri buatlah sesuatu sebelum terlambat, sebab PRU 15 kita akan bersekumuka dengan banyak pihak. Ini mungkin kita akan lawan Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Tak tahu apa fitnah yang mereka nak reka, apa fitnah mereka dah cipta, kita pun tak tahu. Sebab saya sebagai grassroots, kita cuma boleh pertahankan sekadar yang boleh. Kita boleh jawab, tapi pemfitnah akan terus memfitnah. Rafizi Ramli punya fitnah dan hasutan sampai orang penyimpan deposit di tabung haji keluarkan duit, dia bebas tanpa hukuman. Bila isu berlian Datin Sri Rosmah, dia naik mahkamah, dia kata dia buat jenaka. Begitu juga dengan isu pembelian BMW baru untuk program Asian tempoh hari. Dia dah hasut rakyat. Malaysia dah bankrupt, Malaysia jual harta itu, dia bebas. Justru Datuk Seri, saya minta Pak Long, ini kalilah keluarga Malaysia perlu memikirkan cara yang terbaik untuk menghukum pemfitnah, penghasut, pemfitnah dan penghasut. Dan lepas tu yang tipu janji-janji. Dan SPR perlu gubal semula satu undang-undang, andai kata manifesto ini tidak ditepati atau didapati menipu, seluruh ahli Dewan Negeri dan ahli Parlimen akan kehilang kelayakan. Ini SPR yang perlu buat, satu. Yang kedua, mahkamah khas untuk menghukum pemfitnah dan penghasut. Mahkamah khas. Bila ada artikel, bila dia dah cakap, ada bukti, terus bawa ke mahkamah. Siasat, hukum. Tak payah tunggu 2 tahun, 3 tahun. Mahkamah, ini peguam DAP ni hebat. Peguam Pakatan Harapan ni semua hebat. Putar balik punya kaki. Dia orang pandai nak pusing-pusing. Sampai boleh, sampai Jabatan Peguam Negara pun tak tahu nak buat apa. Jadi untuk mengelakkan isu ni, kita perlu
membuat sesuatu, kalau tidak Malaysia akan hancur sebab fitnah, Malaysia akan hancur sebab khianatan dan penghasutan penipuan yang terlampau. Datuk Seri, saya mohon dan menyeru, tolonglah buat sesuatu sebelum terlambat, Datuk Seri. Sekian, terima kasih. Salam satu Malaysia, salam keluarga Malaysia. Datuk Ismail Sabri, we have confidence in you, we have trust in you. Saya yakin PRU 15 ni dengan kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, Barisan Nasional akan menang 2/3. Tapi dengan syarat, tolonglah gubal undang-undang khas untuk pemfitnah dan penghasut. Tolonglah. Kami sebagai grassroots, sebagai penyokong tegak, cuma boleh menjawab ala sekadar sahaja. Tapi bila kita jawab, mereka masih lagi meneruskan, siapa yang nak ambil tindakan lagi? Justru, Datuk Seri, tolonglah. Tolonglah. Kita lawan, tetap lawan. Bukan saya suruh kita menakutkan pihak lawan. Tidak. Bila pihak lawan tu bersalah, bila pihak lawan tu memfitnah, ambillah tindakan yang sewajar-wajarnya dengan kadar segera yang mungkin. Sekian, terima kasih. Hidup Barisan Nasional, hidup Datuk Seri Ismail Sabri, hidup Pak Long. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.